You're supposed to write in the box. Tapi I write in book. Because how to write in box. Okay, okay, saya dah sediakan buku tu. Your books, there are 2 books. Okay, it's 25 ringgit. Tolong bawa duit tu minggu depan, saya akan berikan buku tu kepada anda. There are 2 books you can do. One is the short notes version, another one with the answer, you can do it together. Boleh kan? And you also already I asked her to buy the objective book. You all managed to get it? No. Bring this screenshot. Okay, tolong beli buku. Because buku tu, objective tu, one bab almost around 100 questions. So it will make you more easier for you to do. You understand? So that's the objective books. Yang 2 buku ni adalah for your essay and structured questions. Boleh ya? Okay, now. So bentuk yang lebih radical. Okay, now untuk bentuk, this is Radit Ajik Kartini ya. Nah, untuk bentuk yang lebih radikal di Indonesia, kita ada 3 parti penting, iaitu kita ada Syarikat Islam, Parti Nasional Indonesia dan juga Parti Komunis Indonesia, and PNI, Parti Nasional Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Boleh faham? So untuk Indonesia, untuk radikal ini kita ada 3, Syarikat Islam, Parti Nasional Indonesia dan juga Parti Komunis. And PNI adalah di bawah pimpinan Soekarno. Nah, kemudian pada tahun 1928 diadakan satu Kongres Pemuda Indonesia. So all the party joined together. Can you understand saya? All the joined together, and then mereka telah mengambil Sumpah Pemuda. So all of them mengambil Sumpah Pemuda. Mereka punya negara akan berasaskan kepada 3 sumpah. Okay, sumpah dia adalah 1 tanah air, 1 bahasa dan 1 bangsa. Boleh faham? So that is Kongres Pemuda Indonesia, and Soekarno telah menubuhkan pembentukan permuafakatan politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Boleh faham Dalis? Okay? Betul? Nah, tahap pertama kita ada siapa Madam? Dan lagi satu Soekarno. Logan, Radin buat apa? Memajukan pendidikan wanita di Indonesia. Okay, Radin memajukan pendidikan. She wrote books, correct or not? Okay, now lagi satu cikgu jadi tangkap. Hari. Yes, sir. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah sayang? Muhammadiyah tahap pertama that is lebih radikal, sederhana. Just now cikgu ajar. Mempertahankan agama Islam. Yes, mempertahankan agama Islam daripada Ancaman sekularisme barat. Okay, now ini kita dah lihat. Nah, kemudian kita lihat kepada yang lebih radikal. Nah, lebih radikal kita ada Aiman. Berikan 3 parti yang terlibat dalam lebih radikal sayang. Syarikat Islam, Parti Nasional Indonesia, Parti Komunis Indonesia. Alright, very good. Okay. Sulaiman, pada tahun 1928, what happened? Sumpah Pemuda. Okay. What is the 3 sumpah? Apa 3 sumpah ke? Tanah air, 1 bangsa dan 1. Alright. Okay, so faham yang ini? Boleh faham? Okay, bagus. So Indonesia, we are done. Okay, dalam nota anda tolonglah tuliskan. Okay, now yang okay, pelajar yang buku tu nanti yang kat sini I will give it to you all. Okay, you can pass it to your friends and everything. Yang jauh tu I got Hari and also okay, now and then I have Priya. I will post it to you all. You all have to send me your address ya. Nanti cikgu boleh hantarkan buku tu kepada anda. Okay, now kita lihat kepada satu negara yang paling istimewa. Okay, iaitu Thailand. Sudah belajar kan? Okay, belum lagi ya. School never teach you lah. Yeah, just finish Baba. Everything so fast. Where you all now? Who's your teacher? This new teacher. I don't know her name.
Mas Hanta. Yeah. Shizu. Okay. Now, nasionalisme di Thailand. Okay, guys. Thailand ini dia punya cerita ni panjang. You know why? Because Thailand was the superpower last time. Okay, Southeast Asia, he was the Taiwan. You understand? So Europe nak negara-negara lain. Tetapi for Southeast Asia, Thailand adalah Taiwan. Alright, so dia dengan Burma. So even Burma pun dia berjaya jatuhkan, and for a long time they call it the Ayutthaya government. Okay, kerajaan Ayutthaya. Okay, so for a long time they was very powerful government. So mana-mana kuasa barat yang datang, mereka akan pergi ke Thailand and they ask permission from Thailand first before they continue their journey, before they trade with Thailand and everything. You understand? So that is how. And then that is started since kita punya Rama 1, Rama 2, Rama 3. That's their family lah. Okay, semasa zaman pemerintahan Rama keempat, Mongkut. Okay, Mongkut ini, he adalah seorang yang boleh dikatakan seorang pemimpin yang paling berwibawa. Okay. And he knows pada zaman era ini, we are talking about abad ke-18. Okay, pengakhiran abad ke-18 nak masuk abad ke-19. You understand? So that time Mongkut was there. Nah, zaman pemerintahan Mongkut sedar that semua, because pada masa ini Eropah menjalankan zaman imperialisme. What is imperialisme sayang? Zaman penjajahan. Eropah is trying to come here because berlaku revolusi perindustrian di Eropah. Mereka datang kat sini untuk satu menjajah dan mendapatkan hasil kat sini. So Thailand knows kalau dia tak ubah, because sebelum ini dia lebih kepada dasar, not say tutup pintu, dia dasar perdagangan sahaja. You come, you trade and go back. Don't have a good relation with me. That Thailand was like that. Kemudian dia semasa zaman Mongkut, dia tahu kalau dia tidak membuka lebih ruang, these people will conquer them. Kita pernah belajar kan perjanjian Bangkok. This all happened before perjanjian Bangkok, you know. So what happened adalah Raja Mongkut ini dengan sendiri dia telah membawa masuk pentadbiran barat. So how he do that? So he become friend dengan semua negara. Okay. In Thailand, if you want to know better about Mongkut and Chulalongkorn, you can watch this movie, The King and I, or Anna and the King, or The King and I. It was satu tahun 1970-an lagi satu tahun 1990-an, the movie. It's about Raja Mongkut. And also bagaimana dia telah train anak dia Raja Chulalongkorn, and how he brought Anna. Anna is a lady who actually mengajar Mongkut bahasa Inggeris dan sebagainya. So this is perubahan yang dibawa oleh pemerintah dia, iaitu kita punya Mongkut dan juga Chulalongkorn. And keadaan yang dilakukan, okay, keadaan the situation yang created by Mongkut dengan Chulalongkorn ini menyebabkan tak ada kuasa lain mau cuba kawan mereka. You know why? He keep his enemy closer. You know what is keeping your enemy closer? You tak suka dia, tapi depan muka dia boleh kata saya tak suka dia. Tapi kan, what do you do? Okay, very good. Correct. So trading in Thailand, they give a special land. If you watch that movie, you boleh nampak. An island was given to all the pedagang-pedagang to trade there. You can understand? They will come and trade, but they were given a special priority for them, so all the traders can come there and everything. So Thailand punya vision is very good. That was Raja Mongkut. After Mongkut died, it's continued by the son Chulalongkorn. Right? Okay, kita tengok kat sini. Now, nasionalisme Thailand berbeza daripada nasionalisme negara yang lain. Negara lain ini mereka lebih kepada anti penjajah ataupun mereka menuntut kemerdekaan. Boleh faham? So negara lain because mereka dijajah, so mereka ingin bebaskan diri daripada penjajahan. Tetapi Thailand, dia punya nasionalisme lebih kepada mempertahankan kedaulatan and menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Boleh faham? So they want to bring modernization to the country and mereka ingin mengekalkan kedaulatan. How they can do modernization? They involve the people in the pentadbiran. Boleh faham? Alright. So Mongkut, okay, pemerintahan yang dipolopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan juga permodernan.
Nah, Raja Mengkut, we got Mengkut ya. Raja Mengkut telah menggunakan pendekatan diplomasi dan permodenan serta hubungan baik dengan negara barat, especially Britain, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Okay, boleh faham? So Raja Mengkut telah menggunakan pendekatan diplomasi dan permodenan serta membuat hubungan baik dengan negara barat seperti Britain, Amerika dan juga Perancis. Nah, baginda juga telah memulakan permodenan dan memperkenalkan birokrasi barat. What is birokrasi barat? Apa itu birokrasi barat? Birokrasi barat artinya pentadbiran barat. Can you understand? He tried to implement the British way or the France way of standard dalam dia punya negara pentadbiran negara. Okay, boleh faham? Okay, so baginda juga memulakan permodenan dengan memperkenalkan birokrasi barat di Thailand. What he did, dia telah membawa penasihat barat. He bringing the penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan. Okay, so British people or France or anything dibawa to train the local people to lead the pentadbiran. Boleh faham? So membawa penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan dalam kewangan, pelabuhan dan juga kastam dan also ketenteraan. Faham ya? Okay, now juga membawa guru dari barat untuk melaksanakan pendidikan barat di Thailand. Dan ini dapat membentuk imej Thailand sebagai sahabat kepada negara barat dan ini membolehkan mereka bebas daripada apa sayang? Penjajahan. Dasar ini diteruskan oleh anaknya Chulalongkorn. It was also followed by the son. Ini membolehkan Thailand bebas daripada penjajahan barat. Faham? Can you understand? So apa yang dilakukan oleh Mengkut hari ini? Pendekatan apa? Informasi dan kemudian Serta hubungan baik. okay. Madam, apa beliau mulakan? Dia mulakan adik penyu. Nah, dia budak form 3 baru nak masuk kelas. Okay. Okay, explain to me sayang. Permodenan and also pentadbiran barat. Kita menggunakan kemudian dan memperkenalkan birokrasi barat di Thailand dan membawa penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan dalam kewangan pelabuhan kastam dan sebagainya. Thank you, my dear. Zarif, beliau juga membawa apa saya? Okay, apart from that, beliau juga memperkenalkan guru untuk memperkenalkan pendidikan barat. Nikash, after he died, who continued? Chulalongkorn. Bagaimana cara pentadbiran beliau? He also continue cara yang digunakan oleh Mengkut. Okay, boleh faham saya? Okay, now kemudian kita lihat bagaimana. Okay, now ini bukan nasionalisme. Can you understand or not? This is not nationalism. This is modernization in Thailand. Can you understand? Nationalism will be coming after this only. What is nationalism? Patriotisme, semangat. Kat sini semua ada tak menunjukkan apa-apa penentangan kita tak ada. So this is, that's why I'm telling you, this buku teks siapa yang tulis tu? Jangan sebut kepada siapa. So, tulis tu, saya nak marah pun tak boleh nak marah lah. Okay. So nasionalisme adalah yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Correct or not? So Thailand nasionalisme ni also kita akan lihat dua tahap also, iaitu tahap yang sederhana dan juga tahap yang lebih radikal. Okay, tapi the first one will be more radical compared to the second one. Okay, nah kita tengok bagaimana cara mereka ya.
Why so happy? Yeah, I mean, He loves sejarah. since when? It's history. Okay, so this is our Chulalongkorn in San, sorry, this Mongkut and San Chulalongkorn. Yeah. You have time, if you have time, go and watch this movie. Chulalongkorn got, I think 300 words. How? Yes. So, Oh. sugar daddy. Thailand is like that. Thailand has a lot of stories. You are ada masa go and see. How many children does he have? You go and ask him. Dia masa The Anna and the King, or the King and I. A and an A. Oh. Anna and the King, or the King and I. Okay. Now kita lihat nasionalisme. Okay. Nasionalisme di Thailand. Kenapa dia bermula? Okay. Nasionalisme di Thailand bermula dengan seorang raja yang bernama Vajirahut. Okay? Vajirahut. Raja Vajirahut. Ada ke? Yeah. Okay. Now, I think I wrote better. okay. Do you know where is Raja Thailand now? The other day I told you, right? Raja Thailand. Now. Thailand. I don't know. Okay, Raja Thailand, some of them are cuckoos, mental, Oh. Okay. Hospital. Hospital. No, he's not in the hospital, he's in German. No, he's in German. He left the country almost 1.5 years. He's staying in German in a posh 5-star hotel. He's only his little pengiring sahaja because he's sakit, takut dengan COVID. They want to come back. The people are dying. Too big in the room. Go and read about the Thailand king. Okay, never mind. Okay, now sederhana. Okay, this another raja Vajirahut. Now Vajirahut zaman pemerintahan Mongkut dan Chulalongkorn kita sudah nampak dia bawa banyak permodenan. Correct or not? He sent a lot of children to go abroad untuk belajar dan sebagainya. Bila mereka kembali, mereka menjadi pegawai dalam kerajaan dan sebagainya. So it was a very good system. Correct or not saya? Tetapi Vajirahut stopped everything. He stand for himself. He lived in a very posh life, lavish life and everything. Alright? So dia telah menyekat kebebasan kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak puas. Dan rakyat di bawah pimpinan Timbul Songgram dan Nai Predip Penomiong. Dua-dua pemimpin ini telah melancarkan Revolusi Thai 1932. Dan raja berkuasa dulu, mereka adalah raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak ditukar kepada raja berperlembagaan. Alright? So kita tengok kat sini. Nah, sederhana, nasionalisme di Thai muncul kerana kelemahan pemerintahan Raja Vajirahut. Nah, kelemahan ini menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh golongan kerabat. So we got two pemimpin, iaitu Nai Predip Penomiong dan Marshal Timbul Songgram. Mereka telah menubuhkan Parti Rakyat dan mereka melancarkan Revolusi Thai 1932. Faham saya? Okay. Dan revolusi ini menamatkan raja berkuasa mutlak dan memperkenalkan raja berperlembagaan. Raja ada, tapi raja tak boleh mencampuri dalam urusan pentadbiran. Okay? Raja mempunyai like our country lah. Kita ada yang diperkenalkan, tetapi who run the country? Perdana Menteri. Sama lah macam tu. Alright? So, Revolusi Thai menamatkan pemerintahan beraja berkuasa mutlak dan memperkenalkan raja berperlembagaan. Raja berkedudukan tertinggi tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran dan Perdana Menteri menjalankan pentadbiran. Boleh faham? Can understand? So, ini adalah nasionalisme bahagian pertama. Whereby kita lihat kelemahan siapa? Raja Vajirahut, apa yang dia buat? menimbulkan kegelisahan rakyat Terhadap penguasaan politik oleh kerabat di raja, dan kita ada Nai Predip Penomiong. Okay, Nai Predip dan Penomiong dan juga Marshal Timbul Songgram.
Kedua-dua mereka melancarkan apa sayang? Revolusi Thai 1932. Revolusi Thai ini kemudian mereka menamatkan raja berkuasa mutlak dan memperkenalkan raja berlembagaan. And raja berkedudukan tertinggi tidak boleh campur urusan pentadbiran dan Perdana Menteri menjalankan pentadbiran. Boleh faham yang ini? Okay, now kemudian kita lihat yang berikutnya. Okay, now it's also continuation. We don't call it as radical. It's also continuation. Ya. Now, yang ini okay, now nasionalisme seterusnya berlaku kerana ketidakpuasan terhadap kita punya penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan juga orang Cina. Because why? Tibor Songram, because when he became a prime minister, he dapati economy Thailand doing well, but the people was not doing well. Okay, the economy was conquered by the orang-orang barat dan juga orang Cina. So he want to give more priority to the local people. Alright, so kita tengok kat sini. Nasionalisme seterusnya kerana tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan juga orang Cina. Nah, Perdana Menteri Tibor Songram telah meluluskan undang-undang di mana menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina. And also menggalakkan peribumi terlibat dalam ekonomi. Boleh faham siapa terlibat dalam ekonomi saya? Orang tempatan. We put like this, the locals. Ya, okay. Now kemudian semasa Perang Dunia Kedua, kesan kerjasama dengan Jepun. What they did? Perang Dunia Kedua, orang belum belajar. Okay. Semasa Perang Dunia Kedua, you see Japanese are coming, correct or not? They become close with Japanese. They don't want Japan to disturb them. So mereka membuat pakatan di mana Jepun kata, Thailand kata, you don't worry, boleh gunakan jalan saya as long as you jangan serang saya. Sebagai balasan, negeri-negeri utara saya akan serahkan kepada anda. That's why Perlis Kedah Kelantan Terengganu diberikan kepada Thailand. And it's only got it back lepas World War II. You understand, right? Okay, so semasa Perang Dunia Kedua, kesan kerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun dan mendapat wilayah di Indonesia dan juga tanah Melayu. In the year of 1939, menukarkan nama Siam kepada Thailand yang bererti tanah bebas. Faham yang ini? Thailand boleh faham? So Thailand kita lihat. Okay. Now. Mantap satu itu. Paris. No. Kavinish. Yes, je. Kavinish, who was the two king yang membawa kepada permodenan Thailand? Raja Mongkut dan Fils Chula. Doana. Chula Longkorn. Ya, tu. Okay, thank you. Mishan. Mishan. Mishan Sunung Maika. Boleh percaya ke itu budak? Yes. Mishan. Okay, apa yang dibuat oleh Raja Chula Mongkut sayang? Apa pembaharuan yang dibuat oleh Raja Chula Mongkut? Tengok kat sini. Apa Raja Mongkut buat? Menggunakan pendekatan diplomasi dan pemodenan serta berhubungan baik dengan negara barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Okay, thank you very much. Okay. Masha pula. Raina. Yes, Raina. teacher. Yes, teacher. Okay, nasionalisme berikutnya berlaku semasa pemerintahan kita punya Wajirahud. Now, apa yang menyebabkan rakyat tidak puas hati?
Penguasaan politik oleh kerabat diraja. Yes. Rakyat tidak puas hati kerana penguasaan oleh kerabat diraja. What happened sayang? Later. Bila rakyat tidak puas hati, Menubuhkan Parti Rakyat yes, dan melancarkan revolusi Thailand very good, revolusi 1933. Thailand. Akil, what happened dalam revolusi? Lepas revolusi apa berlaku? Back. Tepi sana. Tepi lagi. Oh. Lepas revolusi dilancarkan, apa perubahan berlaku? Raja berperang. Apa artinya raja berperlembagaan saya? Rajanya berkedudukan tertinggi, tapi dia tidak mencampuri urusan kebakiran dan sedang menjadi masalah. Okay, so far Thailand boleh faham? Can understand? Betul lah, boleh percaya orang ah? Yes, my dear. Indochina, where again? Okay, Indochina is Vietnam, Laos and Cambodia. You see, last time they were called as Empire Direct. It was under pengaruh China. After that, Perancis conquered them. When Perancis conquered them, Laos, Vietnam and Cambodia combined together, dijadikan sebagai Indo-Chinois. That is why they call it sebagai Indochina. After Perancis left, they got their independence back and they separated. Okay? Okay. Any question? Boleh faham? Kan? Okay, kita masuk kepada bahagian yang berikutnya. Lepas ini kita akan lihat kepada nasionalisme di negara kita. Okay, 2.5 kita lihat kepada nasionalisme di negara kita. Okay, so kita ada cerita dia tentang nasionalisme di negara kita, bagaimana dia punya nasionalisme dan sebagainya. Alright. Nah, kesedaran nasionalisme di negara kita, kita lihat bahagian awal. Okay, bahagian awal ini kita akan lihat pertama sekali zaman Kesultanan Melayu Melaka, nombor 2 Sultan Abdullah Mukarram Shah, nombor 3 kita lihat kepada pejuang tempatan. Okay, so nasionalisme kita telah pun bermula daripada sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa? Kita menentang siapa? Portugis. Correct tak? Semasa Melaka ditawan oleh siapa? Portugis 1511. So kita cuba, Sultan Mahmud Shah kan cuba serang balik 3 kali. Okay, daripada Johor. Okay, now zaman Kesultanan Melayu Melaka, usaha pemimpin Kesultanan Melayu Melaka seperti Sultan Muzaffar dan juga Sultan Mahmud Shah. Okay, setelah berundur dari Melaka, Sultan Mahmud Shah masih berusaha untuk mendapatkan Melaka. They were under Johor. Form 2 dia orang belajar. Okay, they were under Johor. From Johor dia akan cuba serang sebanyak 3 kali. Alright. Now, serangan sebanyak 3 kali terhadap Portugis tetapi masih gagal untuk menguasai kembali. Okay. Sultan Abdullah. Remember the name Sultan Abdullah? This is early. Sultan Abdullah pada abad, this is we are talking about abad ke 15. Ini adalah abad ke 18. This one Pulau Pinang. Sultan Abdullah, remember or not? Sultan Muhammad Jiwa, anak dia mereka nak lantik tapi dia bukan anak gahara. So Sultan Muhammad Jiwa akan meminta bantuan SHGI. Last year punya work lah. Okay, so that is kita punya Sultan Abdullah Mukarram Shah. Okay, Sultan Abdullah menentang SHGI, ditipu oleh Perancis lain. Remember? So he is the one. So Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang SHGI. Baginda berusaha mendapatkan Pulau Pinang, sebahagian daripada wilayah Kedah. Ini adalah perjuangan terawal menentang di Kedah. Okay, faham, my dears? Okay, so first one kita lihat Kesultanan Melayu Melaka. Nombor 2 kita lihat perjuangan Sultan Abdullah di Pulau Pinang. Dan ketiga pula kita lihat pejuang-pejuang tempatan Lasir Bab 7. Betul kan? Kita ada siapa? Abdul Said, Datuk Janggut, Datuk Rahman. Ingat tak?
kan? I draw this one. Okay. Sekolah pun dia orang macam ni. Yeah. No. Yeah. Masih duduk asing-asing kan? Yeah. Haven't been to school yet. Oh ya. No wonder pun tak ada. Alright. Bulan 4 kan? Yeah. Okay, now pejuang tempatan penentangan terhadap penjajahan. Kita dijajah oleh British, ditentang oleh Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam, Rentap dan sebagainya. Ini adalah pada abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Dan perjuangan mereka bersifat setempat. What is bersifat setempat? One place. One place only. Like Dol Said hanya Naning. Datuk Maharaja Lela Pasir Salak. Okay. Nah, walaupun perjuangan mereka bersifat setempat, namun ia selari dengan erti nasionalisme iaitu perjuangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar and also mendaulatkan wilayah masing-masing. Boleh faham? Boleh faham? Okey, nah, mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada penjajah sehingga memaksa gerakan mereka menjadi lebih sederhana. So this is gerakan di mana? Di negara kita. So gerakan negara kita, kita lihat bahagian awal. Okay, now. Daripada awal abad ke-20, okay, now. Okay, now. Pada awal abad ke-20-an, kita belum ada parti-parti saja. Can you understand? Okay, parti-parti kita ni hanya 19 onwards saja sudah mula. Tapi the first pertubuhan awal yang telah menunjukkan ketidakpuasan dan sebagainya adalah kita ada gerakan Islam. Okay, bab lepas sebelum ini kita pernah belajar gerakan Islam. Mereka nak pan-Islamis. Okay. So kita ada pada abad ke-20, ia dipelopori oleh gerakan Islam dan dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jamaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syed Sheikh Al-Hadi. Boleh faham? So these are the name person who are in charge dalam kita punya pergerakan gerakan Islam. Sheikh Muhammad Tahir Jamaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha, Syed Sheikh Al-Hadi. And apart from that, kita juga satu mereka gunakan gerakan Islam, another one mereka menggunakan penulisan kreatif. What is kreatif? Mereka menggunakan apa? Novel, mereka menggunakan puisi, mereka menggunakan cerpen, mereka menggunakan majalah. Ini adalah kita punya penulisan kreatif. Can you understand? So pada masa ini kita ada majalah guru, kita ada bulan Melayu. Ini semua sudah diwujudkan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menentang penjajahan. Boleh faham tak? Tadi kita lihat Kesultanan Melayu Melaka, after that Pulau Pinang, then kita lihat abad ke-18 dan 19. Correct or not? Now is abad ke-20. So abad ke-20 kita lihat pergerakan yang dimulakan oleh gerakan Islam. Okay, gerakan Islam. Kemudian kita lihat kepada penulisan kreatif dan juga akhbar. Okay, now kesedaran diteruskan melalui penulisan kreatif dan akhbar digerakkan oleh Zainal Abidin bin Zabah. Okay, Zainal Abidin ataupun kita ada nama-nama yang terkenal. Okay, so kita ada Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainul Munshi. Okey, yang ini tak payah hafal semua nama. Boleh faham? Ambil 2 nama cukup. Tadi kita ada Zabah kan? Ambil lagi satu, Abdul Rahim Kajai. Apart from that,
kita juga ada pertubuhan sosio-ekonomi. Nah, daripada sinilah kita akan lihat persatuan-persatuan akan datang. Boleh faham saya? So, penentangan awal, kemudian mereka mula guna apa? Majalah, buku-buku, dan kita ada persatuan-persatuan sudah digunakan. Right? So, kita ada pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan juga berpendidikan Melayu. Nah, tokoh dia kita ada Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob pemimpin untuk KMM. Kita ada Kesatuan Melayu Muda. And then Ishak Haji Muhammad, very important person. He write a lot of books, a lot of novel, puisi. That is one. Ibrahim Haji Yaakob. Dikenali juga sebagai dengan nama Pak Sako. Okay. Dan kita ada Ahmad Bostama. Kemudian kita ada Dr. Burhanuddin Al-Halmi, one of the main person yang membawa kepada penubuhan parti PAS. Boleh faham Burhanuddin Al-Halmi. Nah, mereka perjuangan mengkritik dan mengedarkan masyarakat masih diteruskan walaupun terdapat masalah kekangan kewangan, halangan undang-undang dan juga pengawasan ketat oleh pemerintah. Boleh faham? So ini adalah penerangan awal tentang kita punya gerakan nasionalisme. Fahamkah apa kita belajar? So pergerakan nasionalisme kita awal bermula dengan apa? Kesultanan Melayu, Melaka. Kemudian kita ada Sultan Abdullah Ibrahim Shah dan pejuang-pejuang tempatan. Pada abad ke-20 kita ada apa? Gerakan Islam. Kemudian kita ada penulisan kreatif dan juga akhbar. Correct tak? Dan kita lihat kepada pertubuhan sosio-ekonomi melalui persatuan-persatuan dan sebagainya. Alright. So now kita akan masuk kepada this is pengenalan. So bahagian berikut yang kita akan masuk adalah Okay, Ken Rehromi. Okay, kita lihat kepada Wait, tutup mulut anda. Semua so happy. Okay, now. Rumusnya kesedaran nasionalisme. Okay, rumusnya kesedaran nasionalisme telah lama wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh di negara kita. Perkembangannya bergerak secara teratur dan perjuangannya disahirkan dalam pelbagai bentuk. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bahagian penting, iaitu faktor yang membawa kepada nasionalisme. Okay, nah, faktor-faktor nasionalisme. Okay. Okay, now, so ini adalah faktor kita. So I'm going to explain one by one. Then kita akan lihat tadi. Okay. Now, so kita ada 6 faktor. Cikgu berikan dalam bentuk akronim berani. Okay, B is books. Then is penulisan kreatif. Ada banyak karya-karya. Okay. Nombor 2, E, education system, sistem pendidikan yang perkenalkan. Nombor 3, R, reading materials. Selain daripada karya, kita ada majalah, kita juga ada novel, alright? So iaitu other reading materials media cetak. Kemudian agama. Agama turut juga memainkan peranan yang penting. Kemudian perubahan yang berlaku di luar negara also memberi impak kepada kita and golongan intelektual. Okay, now we go one by one. Now books. Now books ini sayang, buku-buku, right? Banyak buku kita ada. Okay, kita ada untuk tanah Melayu kita ada Kemakam Bonda. And then kita ada we do have Putera Gunung Tahan, Keris Melaka. Ini adalah buku-buku dia sangat penting. Why buku-buku itu? Nah, buku ini menjadi apa sayang? Agent untuk mencetuskan, memberi penekanan kepada rakyat dan because those times they cannot come and give you do protest and everything, correct or not? So mereka tak boleh because what will happen? British akan
So that's why they use this kind of media to instill kita punya semangat nasionalisme. Ada banyak cerita buku-buku when I berhenti. Nah, kemudian sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan telah melahirkan golongan berpendidikan daripada agama, daripada pendidikan Inggeris, daripada pendidikan Melayu. Agama ini banyak daripada mereka ini belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir. So bila mereka datang kat sini, contohnya kita ada gerakan Islam tadi. So mereka telah datang dan menyebarkan pemahaman. Untuk pendidikan Inggeris kita ada MCKK. Where's MCKK? Malay College of Kansa. Okay, yang itu especially untuk golongan bangsa dulu, bangsawan dan sekarang ikut mandi. Kira-kira. Okay, so dia lebih kepada golongan bangsawan and they want to train the Malays untuk terlibat dalam pentadbiran dan sebagainya. And it also secara tidak langsung mereka telah menggunakan mereka punya pendidikan ini. Directing to me. Yeah, because in the middle, you should direct to back. Sorry, yes. Okay, so kita lihat daripada pertama. Dai, duduk. Okay, now, shall we? Okay, nah? Alright, so kita lihat bagaimana online. Boleh dengar, boleh faham? Are you all there? Sudah lari? Can teacher? Boleh faham, Yes, teacher. Okay, saya ada berapa seekor? Lukman, Aiman, Faris, Hari, Kavinesh, Mishan, Neha, Priya, Raina and Abdul Aziz. Deh, tutup mulut. Apa masalah sekarang? Actually, yesterday I met your brother. He asked me how are you. I say you're a very good boy. You look at me. Betul tak? He also never percaya. Saya nak jadikan itu betul tapi kau masih nak buat akal. Okay, nah, penulisan kreatif. Nah, hasil karya, kita ada banyak hasil karya yang diperkenalkan. Kita ada novel, cerpen dan puisi digunakan sebagai wadah. You can't hear me? Yang lain boleh dengar tak boleh? Offline kah? Guys, can hear or not? Can, teacher. Kavinesh? Okay, now. So, penulisan kreatif. Hasil kesusahan. Saya nampak tu. Okay. Change paper. Saya boleh dengar. Tolong. Okay, now. Penulisan kreatif, hasil kesusastraan seperti novel, cerpen, puisi digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan keperitan hidup bangsa dan juga penderitaan rakyat. Nah, ia memberi kesan kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup yang dijajah. So kita ada the very important man. Yes, Kavinesh, can you hear? Okay, Kavinesh, you try to go out and come back again. Yang lain boleh dengar kan? Mishan boleh dengar? Can, teacher. Raina boleh dengar? Yes, teacher. Okay, Kavinesh, you have to go and come back again, sayang.
Okay, now. Okay, now. Pak Sako telah menyindir, penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Alright, that is Pak Sako, our Ibrahim Haji Yaakob. Nah, kemudian kita ada sistem pendidikan. Nah, pendidikan, as I told you, how many sayang? I give you 3, correct or not? Satu adalah pendidikan agama iaitu melalui madrasah. Nombor 2, kita ada Raffles Institute, MCKK. Dan lagi satu adalah pendidikan Melayu. MPSI is Maktab Perguruan Sultan Idris. So pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah meniupkan semangat baru. Institusi ini menerima idea nasionalis akibat daripada kunjungan para kaum muda. Now, who is kaum muda? Kaum muda adalah gerakan Islam. Nama lain bagi kaum muda adalah gerakan Islam. Tadi kita belajar kan gerakan Islam. Dia ada one. Dan understand nama lain bagi kaum muda adalah gerakan Islam. So sistem pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baru. Institusi ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para kaum muda iaitu gerakan Islam. Nah, mereka menyebarkan idea kemajuan dan juga permodenan. So kita ada beberapa madrasah. Kita ada Madrasah Al-Atas Johor dan Madrasah Idrisiah Kuala Kangsar. Nah, nombor 2 kita lihat kepada Raffles Institute. Universiti Melaya dulu dikenali sebagai Raffles Institute. Okay? Nah, Raffles Institute Singapura, MCKK dan juga Maktab Perguruan Sultan Idris melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, pelajar didedahkan dengan tokoh fahaman Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa dijajah, mendesak British melakukan pembaharuan. Okay, and then MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris menjadi medan ilmu, membincang dan menghasilkan karya nasionalisme bagi menyedarkan masyarakat. Boleh faham? So the first one kita lihat adalah penulisan kreatif. What is penulisan kreatif? Kakak explain to me. Hasil kesusastraan seperti novel, cerpen dan puisi digunakan sebagai wadah. Okay, now listen. You guys know your format SPM or not? No. Saya sudah ajarkan dari itu, sudah lupa. You got essay. So your essay, okay, listen. You need 9 essay. Okay, you see, dengar. Anda akan diberikan 5 pilihan essay. Daripada limit tu pilih 3. Boleh faham? Each essay ada 3 atau 4 soalan. 3A, 3B, 3C, 3D. Atau 3A, 3B, 3C. Can you understand? So, bila anda diberikan soalan tu, you have to write it dalam bentuk essay. Now, if you are going to hafal, it's going to your brain big. Because why? You hafal semua. Correct or not? Try to understand. Try to get the essence. Tadi kita lihat penulisan kreatif. What do you understand penulisan kreatif? Books. Apart from books, novels and everything. So what happened? What the novels and everything? It inspires us. Inspires to what? Menentang So you tuliskan balik dalam ayat anda sendiri. Hasil kesusastraan seperti novel, buku-buku dan juga puisi telah menjadi ejen untuk menyampaikan maklumat dan juga menyampaikan situasi yang berlaku dalam negara. Keadaan ini membolehkan menaikkan semangat rakyat untuk menentang penjajahan. Misalnya kita ada penulisan Pak Sako. Pak Sako selalu menyindir penjajah dan mengingatkan anak muda agar menikmati kebebasan. Try to put your own target self. And understand that because why? Some of you all have problem writing essay. Is the problem. The problem is because you're not writing. Okay, we start from now. You understand? You all at least, I was very happy, but the problem is you don't have to do exam last year. The first batch is actually
Second batch, you actually, I prepared, I was looking forward to see your essays. But unfortunately, COVID disturbed everybody. So this year, definitely you need the essay. Boleh faham? So tolong, buku tu yang cikgu ada essay kat situ, I want you to write it down. Boleh faham? Okay, now, so tadi kita lihat penulisan kreatif, nombor 2 kita lihat sistem pendidikan. Nah, pendidikan ini, Vikash, tell me about pendidikan sayang, how you want to explain how pendidikan menjadi faktor nasionalisme? Meniupkan semangat baru siapa? Apa pendidikan? Pendidikan moden Islam meniupkan semangat baru, contohnya kita ada kunjungan daripada kaum muda, iaitu gerakan Islam. Ada juga pertubuhan pelbagai madrasah. Recognize madrasah apa? Al-Atas ataupun satu cukup saya, tak payah 2. Kalau ada satu cukup. And then this is bahagian Islam. Yang ini pula lah Inggeris dan juga Melayu. Correct or not? So kalau you tak boleh buat yang ini, at least you ambil yang ini pun sudah cukup. Can understand? Boleh faham? So kita ada terdapat juga Raffles Institute, MCKK, MPSI yang melahirkan golongan pemimpin. Maktab Perguruan Sultan Idris today dikenali sebagai UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris. Tanjung Malik, that's the one, right? So dia melahirkan golongan pemimpin yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. So melalui pendidikan, mereka telah melihatkan kelemahan bangsa yang dijajah, mendesak British melakukan pembaharuan. Boleh faham yang ini? Okay, online faham? Ada orang? Yes, teacher. Understood, teacher. Faham Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, right. So kita lihat yang berikutnya, media cetak dan juga okay. Can I take 5 minutes break? Okay. Okay, 5 minutes break sekejap. Sedar, I'm getting old. Boleh faham semua? Your school bakti biasa ya, peran ini pertama. Senang kata Ibu Nadia. Macam mana next year exam? Vikash, your school, Mr. Who's your teacher? Mr. Chandran. No. Vishwanathan. Mr. Chandran is still there, right? Okay, 2 minutes, sekejap. Time pass. What the time now? The watch? Okay. Okay, don't waste. Okay, then tengok kat sini mesin cetak. Okay, mesin cetak. Okay, media cetak, sorry ya. Media cetak. Bila kita ada media cetak, there's a lot of akhbar baru keluar ya. Now, die. Okay, now. Who's doing that? Okay, now. Right. Media cetak, akhbar dan majalah. Okay, so kita ada akhbar dan majalah memainkan peranan yang penting sebagai penyalur maklumat dan
Penyalur maklumat dan juga penyebar berita. So banyak akhbar dan juga kita punya majalah telah dikeluarkan. Nah, contohnya kita ada akhbar Jawi Peranakan. Nah, menegur campur tangan British dalam kita punya soal agama Islam dan juga isu bahasa Melayu di Singapura. Nah, kemudian kita ada akhbar Sekolah Melayu. Nah, akhbar ini digunakan sebagai bahan bacaan di sekolah. Contohnya, nowadays, you supposed to have this book, Dewan Bahasa, Pelita Bahasa, ada kan? Bagus. Buku itu dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. So, kepada pelajar SPM, kalau boleh beli buku tu. Okay, because why some of the questions will be taken from there. Okay, that's why last time lah. So last, my time they were using that. Okay, your time I don't know. Tapi saya tahu banyak cikgu ambil bahan dari situ. Contohnya, you all know Sialtan, right? This bahan all because he's one of the writer there. Alright, nah kemudian kita ada akhbar Sekolah Melayu digunakan sebagai bahan bacaan di Sekolah Melayu. We do have Al-Iman Neraca Pengasuh yang memuatkan idea pembaharuan. Then we do have Fajar Melayu oleh Angkatan Individual Melayu yang diterbitkan sebagai wadah untuk mengkritik dasar pemerintahan Brok yang abaikan kepentingan Bumi Putra. See, ini semua adalah contoh sayang. Boleh faham? So, anda ambil 1, 2, or 3. Mana-mana anda rasa is easy for you to remember, boleh pick up. Okay, boleh. Nah, kemudian kita ada peranan agama. Nah, agama, why? Why agama? Agama memainkan peranan yang penting. Kerana agama adalah ejen penyatu masyarakat. So, pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir, mereka terdedah dengan fahaman gerakan Islam yang dipimpin oleh Syed Zamal Ad-Din Al-Ghafani dan Sheikh Muhammad Abdul dan juga Rashid Rida. Dan gerakan ini menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, and also menentang imperialisme Barat. What is imperialisme Barat? Okay, boleh faham? So kita lihat daripada beginning tadi. Okay, so the first one kita lihat apa sayang? Penulisan kreatif. Penulisan kreatif ini kita lihat kepada apa? Novel, puisi dan sebagainya. Ia menjadi apa? Menyampaikan keperitan. So kita ada Pak Saku. Kemudian kita ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan cikgu kata apa? Pendidikan Islam dan juga pendidikan Inggeris dan Melayu. So pendidikan Islam kita lihat kepada apa? Penubuhan madrasah. Okay, madrasah-madrasah dan mereka menerima kunjungan daripada kaum muda. Okay, and then kita ada contoh madrasah, and untuk ini kita ada Raffles, MCKK, MI, MBSI, and pelajar didedahkan dengan fahaman daripada Islam dan Barat, memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah, mendesak British melakukan pembaharuan. Kemudian kita lihat kepada media cetak. Betul kan? Nah, media cetak ini kita lihat kepada apa saya? Cetak, we are looking at akhbar dan majalah. Nah, apabila kita lihat kepada akhbar, kita ada apa-apa? Jawi Peranakan yang menegur British dan juga soal agama dan isu Melayu di Singapura. Dan kita ada Sekolah Melayu. Nah, akhbar Sekolah Melayu digunakan sebagai apa? Bahan bacaan. And then kita ada peranan agama. Nah, pelajar yang kembali daripada luar Mesir, mereka dipengaruhi oleh fahaman gerakan Islam. Okay, and then mereka menyeru umat Islam bersatu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, berpegang kepada hadis dan Al-Quran, and menentang imperialisme. Boleh faham tak?
Sangat sejuk. Shh. You want to off record? Okay, tempat tu memang sejuk bagi sini saya. Then you supposed to pindah sini saya. But then too close. No. There, come here. Okay, now. Okay, kita ada pengaruh luar dan serantau. Luar means we are looking at outside of us, India, China. Serantau means dekat dengan kita, Filipina, Indonesia. You understand? So pengaruh luar dan juga serantau, perjuangan yang berlaku di luar negara turut memberi inspirasi. So perjuangan yang berlaku di luar negara. So kita ada satu, kita ada kebangkitan pan-Islamis oleh Turki Uthmaniyah dan gerakan Islam menyeru umat Islam bersatu dan menentang ancaman luar. Kemudian kita ada kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia menewaskan Rusia, membuka mata untuk memperjuangkan nasib bangsa. And third one, kita ada pergerakan Dr. Sun Yat-sen di China. Ini kita belajar kan hari itu. Dan juga Mahatma Gandhi turut membangkitkan kesedaran. Boleh faham? Kan? Okay, so ini adalah pengaruh luar dan serantau, kebangkitan yang berlaku di luar negara, memberi inspirasi untuk menentang penjajahan. And kebangkitan ini kita boleh pilih which one you think is easy. Nasionalisme di mana? Empire. Kalau susah you ambil Japan dengan Mahatma Gandhi dan juga Dr. Sun Yat-sen. Okay, pergerakan kat luar juga memberi inspirasi. Contohnya kita ada kemunculan Jepun sebagai kuasa yang besar, menewaskan Rusia, membuka mata untuk memperjuangkan nasib bangsa. Selain itu kita juga ada perjuangan Dr. Sun Yat-sen di China dan juga Mahatma Gandhi yang membangkitkan kesedaran. And finally kita ada siapa saya? Golongan intelektual. Siapa itu golongan intelektual? Golongan terpelajar. Okay. Nah, perkembangan sistem pendidikan melahirkan golongan intelektual lepasan Timur Tengah dan juga pendidikan Inggeris dan Melayu. Dan kita ada lepasan Timur Tengah seperti Syed Sheikh Al-Hadi menggerakkan idea pembaharuan. Dan lepasan Inggeris dan juga Melayu, Muhammad Yunus Abdullah, Abdul Qadir Ade, dan kita ada Ibrahim Haji Yaakob. Nah, Muhammad Yunus Abdullah very famous. Okay, his name even terpacak dalam stesen di Singapura, Eunos Station. Okay, the MRT station, right? So very famous man because why? Beliau adalah the first Malay man yang diberi kuasa dalam Majlis Perundangan Negeri Negeri Sembilan. He is a lawyer, right? So ini semua adalah orang-orang yang penting. Lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu, Muhammad Yunus Abdullah, Abdul Qadir Adabi dan juga Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob daripada MPSI, beliau adalah orang pertama yang menempuhkan KMM, Kesatuan Melayu Wujud. You understand? So ini adalah gerakan kita punya golongan intelektual. Mereka menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat. So berapa poin sayang? 3 points. Daripada tadi kita ada 6 poin, correct or not? So now we go one by one. Saya dah berikan all the points. Betul kan? 6 poin. Okay, bagus. Okay, now poin pertama. Sin. Orang ayo piti dia juga lah. Chin, right? Okay, Chin, tell me sayang. Penulisan kreatif. Kita ada nak. So ia memberi okay. Now, Nishan, are you there?
Ishan. Dan duduk. Faris. Ada. Okay. Priya. Yes, teacher. Okay, explain to me tentang 3 poin daripada sistem pendidikan saya. Pendidikan model Islam melalui penubuhan madrasah telah menimbulkan semangat baharu, menyebarkan idea kemajuan dan kemodenan. Terdapat juga refleks. Benar. Dan antara madrasah adalah Yes, teacher. Madrasah Al-Atas. Okay, thank you, darling. Okay, Aziz. Syed Abdul Aziz. Yes, yes teacher. Darling, explain to me tentang Raffles, MCKK dan sebagainya. Dia melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Very good. So melalui pendidikan ini, pelajar didedahkan kepada apa? Kelemahan bangsa yang dijajah mendesak British melakukan pembaharuan. Yes, and mendesak British melakukan pembaharuan. Thank you very much, sayang. Okay, now. Second, kakak, media cetak. Akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Jauhi peranakan menegur campur tangan British dalam soal agama Islam dan isu bahasa Melayu di Singapura. Akhbar sekolah Melayu pula digunakan sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu. Okay, thank you. Cukup. Sambung sayang agama. Pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir, mereka kenal dengan falsafah gerakan Islam yang dipimpin oleh Said Jamal al-Din al-Afghani. Pilih satu cukup saya, tak payah banyak ya. You can find one, okay? See, contoh ni tak payah banyak. At least one sudah cukup because it carry marks, alright? Okay. Dan bergerakan ini menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpegang kepada Al-Quran dengan hadis dan menentang dan juga menentang imperialisme Barat di negara Islam. Dikash, pengaruh luar dan selatan. Right. Okay, golongan intellectual. Contoh kita bisa orang saya Timur Tengah dan berpendidikan Inggris dan Melayu. Contohnya kita ada. Dan juga kita ada. Right. Mereka menggunakan apa? Very good. Can you all understand? So ini adalah faktor-faktor yang membawa kepada nasionalisme. Tak semestinya anda ambil semua. You can remember the formula berani. Daripada tu pick up 3. Which is easy for you to write it down. And you can write it down. Boleh faham? Okay, kita sambung sikit lagi. Okey. Bahagian berikut kita akan belajar adalah kita akan belajar tentang bagaimana kita punya pergerakan okay, now pergerakan nasionalisme kita. Now when we look at pergerakan nasionalisme, bila dia memberi inspiration kepada kita untuk menentang penjajahan dan sebagainya, ia telah membangkitkan semangat kepada rakyat untuk menentang. So, penentangan rakyat ini digunakan melalui 3 cara. Satu adalah pergerakan atau perjuangan melalui intellectual, iaitu golongan berpendidikan. Satu, golongan berpendidikan agama.
Okay, satu golongan berpendidikan agama, lagi satu pendidikan Inggeris, lagi satu melalui pendidikan Melayu. Can understand sayang? Boleh? So that is what kita akan lihat perjuangan golongan intelektual. So kita akan lihat siapakah mereka, bagaimana pertubuhan yang terlibat dan sebagainya. Nombor 2, kita akan lihat bagaimana penulisan. What are the books? Buku-buku, novel-novel, cerpen-cerpen dan sebagainya. Okay. And then kita juga akan belajar tentang persatuan. Kita akan belajar persatuan KMM, PKMM, kita akan belajar lain-lain. Banyak persatuan yang telah dibangkitkan untuk menentang kita punya penjajahan. Boleh faham sayang? So these are the 3 things kita akan lihat dalam kita punya pergerakan nasionalisme. Nah, kita tengok yang ini. Okey, nah, perjuangan golongan intelektual. Nah, perjuangan golongan intelektual ini telah dipelopori oleh golongan berpendidikan agama, golongan berpendidikan, ya sayang, pelopori. Pelopori means dipimpin atau digerakkan. Okay, boleh faham? Okay, now, so golongan kita punya berpendidikan gerakan ini dipelopori oleh golongan berpendidikan agama, Inggeris dan juga Melayu. Now, golongan berpendidikan agama membangkitkan kesedaran melalui beberapa cara. Satu, kita ada gerakan Islam. Tahu kan gerakan Islam? Nama lain gerakan Islam adalah kaum muda. Boleh faham? You also can use kaum muda ataupun gerakan Islam. Gerakan Islam atau kaum muda menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan juga akhirat. Contoh tokoh kita ada Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi. Mereka adalah penuntut daripada Timur Tengah. Dan mereka kembali dan mereka menubuhkan madrasah. You know what is madrasah? School. Nah, cikgu sambung sikit lagi. Alright, so kita lihat balik yang ini. Nah, golongan berpendidikan agama, mereka membangkitkan kesedaran melalui beberapa cara. Nah, kita ada golongan berpendidikan agama, kita rujuk kepada siapa? Main group adalah gerakan Islam. So, gerakan Islam atau kaum muda menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan juga akhirat. Tokoh seperti Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Sheikh Al-Hadi, mereka adalah penuntut daripada Timur Tengah, especially University Al-Azhar. That was the main one last time. Alright? And then tokoh mereka menubuhkan madrasah. Madrasah means school untuk menyebarkan fahaman Islam. Antaranya kita ada Madrasah Al-Atas Johor, Madrasah Al-Ilahi Al-Syarif 2 Semenggol, Perak. Okay, now pelajaran mereka, apakah yang diajar di madrasah? Membawa kemajuan dan permodenan dari aspek sikap dan pentafsiran terhadap Islam. Wanita diberi peluang belajar di madrasah. Because why before this, wanita tidak diberi peluang untuk belajar. So now, it's asking, wanita diberi peluang dalam belajar, membentuk. Okay. Pembentukan intelektual baru Islam yang menyatukan rumpun Melayu, memajukan Islam melalui pentafsiran baru, dan semua idea ini disalurkan melalui akhbar dan juga majalah Al-Ikhwan, Neraca, Al-Iman dan juga Tunas Melayu. Can you all understand whatever I teach you today? Boleh faham? Tutup hormat. Okay. So saya akan sediakan buku tu minggu depan. So when we have the book, it will be more easier. Okay. Belikan buku yang objektif tu. Okay. Buku tu ada di pasaran. Okay. Tolong beli because each topic buku tu ada soalan lebih kurang I think 100 or 80 question per topic ya. Okay, with that I will end the class today. See you guys, bye bye. Okay. Belum lagi kan? Belum lagi.
Okay, see you guys. Bye-bye. Check. Bye. Guys, bye-bye. Careful. Bye-bye. Bye, Bye. 10 seconds. 1 second. This one or this one? Okay, sudah melakukan menjadi dua jawatan, hukumkan okey. So, teruskan syariah. Komandan dan hukumkan. Siapakah pembesar yang berperanan melaksanakan hukum Melaka is hukum Melaka dia so ini pegawai lah. Because why Sultan boleh. Itu sebut tak saya. Akhirnya baik. Siapakah pembesar yang berperanan dalam melaksanakan hukum Melaka? Siapakah pembesar? Hukum Melaka means kita ada the main person dan temenggung. Because dia ada temenggung itu ketua what is it? Penguasa polis. Jelaskan tugas pembesar yang nyatakan. Terdapat undang-undang jenayah dan hukuman Melaka. Siapa berikan ucapan? This one is not the that. Terus kalau hukum kanun Melaka, dia boleh Melaka. Seorang yang penguasa bandar adalah temenggung. It also bendahara also can do. Because bendahara adalah ketua hakim. Come. Your sister finish your exam. Jirabut. When it was his time only, then they changed the Puraniddhara. Before him, no. And what does Ulama mean? Ulama means the priest. Then Wada? Wada means like agent. Wada they say. And Wadat lain, Wadat is perjanjian. Wada means agent penyampaian. Okay? You going to one and one now. Okay, bye-bye.